Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tanpa nak melengahkan masa, saya nak memperkenalkan dulu ahli panel kita. Kita dah lama kenal. Buka TV muka depa, buka TV muka depa. Bila nak muka saya pun tak tahulah, no? Okey, dan juga ahli panel kita yang kedua yang saya rasa memang cukup hebat. Tengok dekat TV handsome. Mai tengok-tengok depan, hui lagi handsome. Nasib baik. Bodek Ustaz, bodek. Nama Ustaz adalah Abdullah Khairi bin Haji Harun. Mulakan pendidikan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik di UPM. Juga menyambung ijazah sarjana kaunseling di Universiti Sultan Syarif Riau, Indonesia. Apa khabar Pak? Alhamdulillah. Kemudian menyambung dalam ijazah sarjana kaunseling Kolej Universiti Insaniah dan juga PhD kaunseling di UniSyams. Kiranya Ustaz ni kaunselor yang hebat. Orang kata kaunselor ni boleh baca hati tu. Jaga-jaga. Jangan bertentang mata. Ustaz pernah menjadi jurutera selama 9 tahun. Masya Allah, saya baru tahu. Dan juga menjadi guru selama 16 tahun. Juga merupakan penceramah radio di IKIM, Mutiara FM dan Kedah FM. Juga penceramah motivasi teknik belajar. Menjadi juri jemputan program reality TV pencetus ummah, pembimbing haji dan umrah, dan juga merupakan guru sains dan pengasas Ma'had Tahfiz Sukan Asy-Syafi'i Pulau Pinang. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, hebat-hebat panel kita pada hari ini. Jadi beruntung sangat kita dapat bersama-sama dengan dua ahli panel kita yang hebat pada hari ini. Dan insya Allah forum kita ni, kuliah duha kita ni, kita ada 3 round. Round pertama, round kedua, round ketiga. Dan insya Allah selepas tu tak ada sesi soal jawab. So kalau hampa tak faham, padan muka. Tak mau padan muka, dengar elok-elok, jangan duk lena. Boleh? Dan tajuk forum kita pada hari ini adalah Anak Muda Peduli Negara. Jawab baru tak cerai. Anak Muda Peduli Negara. Baru tak cerai. Jadi Ustaz, kita akan pergi pada soalan yang kedua kepada Ustaz. Tapi Ustaz Abdullah Khairi ni, kalau kita tengok, Ustaz juga merupakan seorang usahawan. Dia produk-produk dia, jenama dia adalah UAK, Ustaz. UAK. Ustaz Abdullah Khairi. Kalau Ustazah Asma Husin, UAH, UAH. UAH. Saya, kalau saya Ustazah lah, tapi saya bukan Ustazah. Ustazah Husna Hashim, elok. Jadi nak tanya ke ya Ustaz. Buya Hamka juga pernah berkata, Ustaz, pribadi yang berani adalah yang sanggup menghadapi segala kesulitan ataupun bahaya dengan tidak kehilangan akal. Sebab kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang ni, depa ni kalau bersemangat ni nak buat tindakan semangat, mereka tak tengok dah apa kesan di sebalik dia. Kadang-kadang dia orang lupa bahawa matlamat ini tidak menghalalkan cara. Dan apa tindakan yang mereka buat tu sebenarnya niat baik, tapi dengan emosinya, dengan tak fikir panjangnya, mendatangkan kesan yang tidak elok. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah sikap yang perlu dimiliki oleh anak muda ni supaya mereka ni tak tersalah langkah dalam memilih hidup ataupun dalam membuat keputusan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis, betul? Kalau ni selalunya dalam tandas aja. Yang saya kasih Ustazah Asma Husin, kepimpinan Amirah Negeri-Negeri, wakil daripada Muslimat Negeri-Negeri, wakil NGO Kedah, daripada pemuda, tuan-tuan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi rahmati Allah. Saya pertama kali tuan-tuan forum di atas pentas ini wanita semua. Saya jarang tuan-tuan, pasal tak pernah kot, tak pernah berforum dengan
wanita. Jadi saya rasa janggal sikit lah, pelik sikit lah, dan saya pun bercakap rasa lembut sikit lah. Jadi tak nak, Ustazah Semak tak nak jerkah orang ini. Tak nak. Hoi! Jangan terkejut. Saya pernah jerkah, tuan-tuan, di satu masjid dekat Jitra. Pakcik tu balik, mati. Lepas tu saya pergi ceramah pula, isteri pakcik tu datang jumpa saya. Ustaz, dia kata, Ustaz ceramah satu masjid, Ustaz ingat tak? Saya kata, tak ingat. Ustaz jerkah-jerkah, seorang pakcik tu balik, mati. Pakcik itulah suami saya. Saya kata, tu nak buat macam mana? Ustaz ganti, dia kata. Dia suruh saya ganti, aku pun tak mau. Nak ganti macam mana? Makcik tu gigi pun tak tahu. Alah, kita pagi-pagi ni santai-santai ya. Jangan bagi berat sangat kan. Jadi tuan-tuan pula, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi rahmati Allah, saya ni datang daripada keluarga yang susah saya. Sebab tu bila MB kita Wabi Sanusi kan, Datuk Sanusi, dia cerita tentang kesusahan, dia memahami kesusahan tu. Saya datang daripada keluarga yang susah, keluarga yang ada 5 orang lelaki dan seorang perempuan. Bila kami semua lelaki, adik saya pun macam lelaki. Kalau dia masak tu, rasa-rasa dalam 10 minit siap. Dia akan campak ya, cepat. Sebab apa? Kami lelaki. Kalau bergaduh, kayu, kadang-kadang parang. Adik saya pun sama juga. Dia terbawa karakter tu. Keluarga susah. Dan alhamdulillah, ayah saya hanyalah seorang guru pondok. Guru pondok di Madrasah Khairiyah Pondok Pokok Senar. Gaji RM80 sebulan. Anak 6 orang. Isteri tak bekerja. Tapi alhamdulillah, semua anak berjaya. Kerana apa? Kerana hubungan dia dengan Tuhan cukup kuat. Dan mak saya pula tak boleh baca. Mak saya tak boleh menulis. Kami ajak dia sampai dia tua. Dia boleh mengeja AYAM tapi bunyi lain. AYAM kadang-kadang bunyi itik. Dia tulis tak boleh, heja boleh, tapi dia sebut tak betul. Tapi Quran setiap hari dia akan baca 3 juzuk, kadang 4 juzuk. Dan saya nak bagi tahu macam mana kita boleh berjaya. Pertama, kita kenali diri kita. Tahu siapa kita, karakter kita. Sebab tu wahai Amirah sekalian, kalau kamu nak jadi orang yang hebat, kenali diri kamu. Siapa kamu? Karakter saya nampak tegas, tapi saya cukup berlemah lembut dengan keluarga saya. Sebab apa? Sebab ayah saya didik macam tu. Saya boleh tidur atas riba mak saya. Dan saya boleh tidur atas riba bapak saya, walaupun saya sekarang ni umur 55. Saya nak tanyalah, tuan-tuan, kakak-kakak, boleh tak tidur atas riba mak? Boleh kan? Bapak? Boleh? Nampak sangat manja hidung masin. Saya boleh tidur atas riba bapak mentua. Boleh tak? Boleh? Hoi! Saya tidur atas riba bapak mentua saya. Saya boleh pegang perut dia. Saya ingatlah masa saya nak kahwin kan, bapa mentua saya mamak, dia pegang tangan saya, uzawujuka amar, aku nikahkan dikau, berwakil walikan daku dengan mas kahwin. Kita nak mengubah manusia, jangan ubah orang. Kita ubah karakter kita, kita akan ubah orang. Saya psikologi, PhD saya psikologi. Macam mana saya nak ubah bapa mentua saya? Bapa mentua saya garang. Mamak tak mamak? Yang cakap lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Macam mana saya nak ubah? Saya ubah diri saya, karakter saya. Saya pegang, saya cium tangan dia.
Saya cium pipi dia, cot. Dia kena cium tu, terus dia menangis. Saya tanya, Pak, pasal apa teriak? Tahu dia kata apa? Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu dia dapat tanah 2 ekar tu. Sebab apa? Tengok, nampak biasa. Kita ubah karakter kita, kita memahami karakter kita akan mengubah orang lain. Ni banyak kita tak faham karakter kita. Saya di dalam ceramah nampak tegas. Tapi dengan anak-anak, dengan isteri saya panggil Yang. Kan? Saya pernah pergi dekat Alostar, ada seorang pakcik tu. Dia panggil isteri dia Yang. Tapi panjang. Yang. Isteri dia umur 74 keluar angkat ayat. Letak. Elok isteri dia pergi, saya tanya, pakcik umur berapa? 78. Hui, panggil Yang tu. Dia kata, awak aku tak panggil Yang, aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah, tuan-tuan. Saya berlemah lembut sebab saya tahu karakter saya bila saya ceramah tegas. Sebab tu, masa saya duduk di universiti, saya kepimpinan pelajar. Duduk atas stage, pidato ni cukup hebat. Kebanyakan amirah tidak berkenan dengan saya. Sampai habis universiti, saya tak ada girlfriend. Tak ada. Sama dengan Husna. Orang tak berani. Sebab saya duduk atas pentas tu memang saya pemidato terbaik di universiti. Jadi saya tahu lenggok macam mana, nak tackle orang macam mana. Sebab tu saya minat dalam psikologi. PhD saya psikologi. Saya memahami karakter saya. Tapi dengan keluarga, saya tak pernah melawan mak ayah saya. Ayah saya cakaplah apa, semua betul. Sebab itu karakter saya. Saya memahami. Bila kita memahami karakter kita, kita tahu mana kekuatan kita, mana kelemahan kita. Banyak anak muda tak faham karakter dia. Faham karakter kita dulu macam mana? Aku ni tegas ni. Bila tegas, ingat, kita kena ada 5 dalam memahami karakter. Pertama, kita kena tahu emosi kita. Kita ni tegas tapi koyak. Tak ada koyak. Nampak tegas, tapi bila orang komen, kita cepat down. Kalau down, jangan duk masukkan sesuatu dalam Facebook kita menyebabkan kita cepat koyak. Sebab kita jenis panas tak apa. Jangan koyak. Cepat koyak. Bila tahu koyak, jangan bubuh suatu benda yang kita menyebabkan orang komen kita. Sebab kita tak tahan. Saya orang komen lah apa pun. Dalam aku mampu ni. Sebab tu saya berani. Ni hari ni tuan-tuan tahu tak? Mereka hantam saya. Tengok dalam Facebook. Pasal bil elektrik. Saya kata Alhamdulillah. Dulu iklan TNB. Bila kita tengok menangis. Sekarang kita tengok bil TNB. Kita menangis. Mereka hantam. Ustaz penunggang agama. Ustaz babi pun dah. Macam-macam. Susah tak susah? Senang aja. Dia komen. Aku blok. Lepas tu aku padam. Aku tak koyak. Apa ni? Jangan balas. Kalau balas, lagi bengang. Blok. Larat mana blok ah? Tak larat, mampu ni. Saya boleh survive. 55 dah umur saya. Dalam dakwah ni 30 tahun dah. Apa orang tak kata? Apa orang tak hina? Apa orang tak buat? Tapi kita memahami karakter kita. Kita boleh berjaya. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu kekuatan kita. Saya pernah jadi ketua pemuda. Pernah jadi masa muda lah. Sekarang dah tak muda dah. 55 dah. Tapi okey lah. Sebab saya tiap-tiap minggu 2 hari mesti main badminton. Saya main badminton. Tapi Ustaz, saya duduk di tengah dekat T tu. Jadi bila bola belakang, ambil! Bola tepi, ambil! Aku tak ambil. Aku tunggu bola depannya. Tu angkat, aku hantam. Sebab apa? Kita memahami kelemahan yang ada pada diri kita. Sebab tu, wahai Amirah, fahami karakter kamu. Cuba tengok, emosi kamu macam mana. Kalau kamu cepat koyak, jangan menyebabkan orang lain mengoyakkan kamu. Yang kedua apa? Yang kedua, kamu kena
faham fizikal kamu. Bagi juga Ustazah Asma sebut, fizikal ni penting. Kalau kita ni jenis tak larat, tak payahlah duk offer. Betul tak? Kalau kita ni jenis lemah, tak payahlah. Tapi kita ni jenis ceragas, offer lah. Boleh angkat barang ni? Yang ni boleh saya bantu? Saya ingat anak murid saya. Anak murid saya di antaranya Dr. Ramadan Fitri. Ingat tak? Ramadan Fitri ni anak kepada Ustaz Ilyas Zakaria. Orang yang sangat baik masa saya jadi guru. Saya tengok dia tuan-tuan, bila dia lalu, saya tengok dia, saya lari. Sebab apa? Bila dia jumpa saya, Ustaz, boleh saya bantu? Allahu Akbar. Jumpa ni, Ustaz, boleh saya angkat beg Ustaz? Tengok, dia offer. Sebab apa? Saya tengok dia ni ada kekuatan dia. Dan bila jumpa kami ustaz-ustaz guru ni lari, tak nak jumpa anak murid, malu. Tengok beza tak? Saya nak tanya tuan-tuan dalam kepimpinan, kita offer macam tu tak? Kita banyak bukan offer, kita hanya menunggu arahan daripada atas. Bila tunggu arahan, tak arahan tu akan sampai semua. Tapi bila kita offer, contoh di antara kakak-kakak semua yang ada ni, saya tengok semua ada kehebatan sendiri. Ada di kalangan kita, hanya kekuatan dia menulis. Saya cukup bersyukur, ada seorang amirah daripada Sabah. Saya selalu tengok video dia. Nama apa? Syahira. Walaupun dia cakapnya macam bayar, banyak bar. Walaupun tak sampai alif. Tapi mesej dia sampai. Orang hentam dia tak koyak. Tapi ada amirah kita, 2 kali download, orang hentam, terus delete dengan Facebook, semua hilang habis. Woi, tak mau macam ni. Kita nak ada macam muslimah di Melaka, muslimat kita. Ingat tak seorang muslimat kita di Melaka? Relax ya dia. Hari ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, aku dengar berselia, tapi dia punya intipati dia menyusup sampai dalam perut, berak keluar tai pun sama dia. Hawa. Nampak? Itu karakter dia memahami. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sebab tu kita memahami karakter kita, emosi kita, fizikal kita. Kita juga memahami kekuatan, di antaranya apa? Intelektual kita. Kalau kita ni tuan-tuan, bicara tentang sejarah pun tak tahu, tak payah bicara lah. Tak payah duk sembang lah. Kalau kita ni tuan-tuan tak tahu pun perkembangan semasa, intelek kita lemah. Kita hanya boleh sembang untuk nak baca bendera, nak susun kerusi, nak bantu bawa pesila ustaz duduk di depan. Kita hanya mampu macam tu je. Bang, abang lagi duduk, abang lah, kakak. Berikan khidmat yang terbaik. Inna khaira man istajarta qawiyun amin. Sebaik-baik pekerjaan ni mesti ada qawiyun amin. Tengok kepada kemampuan kita dan jujur. Kemampuan yang ada, mastata'tum. Dan bila kita buat sesuatu dengan kemampuan, buatlah dengan istiqamah. Istiqamah. Sebab Allah sebut, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah uiddat lil muttaqin. Tengok, orang yang buat sesuatu walaupun nampak simple, nampak sikit, tapi dia istiqamah, di saat dia nak mati, malaikat turun duduk sebelah dia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannah, ni nak bagi tahu kabar gembira kepada kamu, syurga sedang menanti kamu. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Sebab tu wahai amirah sekalian, bangun, fahami diri kamu. Yang seterusnya apa? Tengok dari segi sosial kita. Kita ni kadang-kadang bercakap dengan orang pun tak nak. Bila tak nak bercakap dengan orang, cari yang lain yang boleh kita bantu. Jangan pula kita tak boleh bercakap, pergi hantar supaya kempen pilihan raya, jam tuan-tuan. Nak bercakap lama tak jumpa, jangan duk hantar. Jenis gagap, jenis bila nak cakap 5 jam baru keluar. Tak payah hantar. Yang ni jangan hantar untuk bertemu dengan orang, sebab dia lemah daripada perhubungan sosial dia. Kita kena tahu karakter kita. Kalau tahu, saya memang tak boleh bercakap, saya ni memang lemah, saya tak boleh yang tu, tak boleh, cari yang lain. Jangan duk offer juga, saya. Bila saya jadi macam tu imam dekat Paya Keladi, Allahu Akbar, kami masuk, di sebelah saya kawan,
Allahu Akbar. Dia bercakap ketika sembahyang. Saya dalam hati sebelah dia, aku penumbuk Mamat ni cuma dia mengganggu orang lain. Itu dalam sembahyang. Dia baca Fatihah. Batu yang paling teruk, wala totok wala, saya dah wala dhali dengan saya wala totok. Tengok, itu dalam sembahyang mengganggu jiran sebelah. Tambah kita dalam jemaah yang tak mampu untuk berbicara, tapi dia nak bicara, lingkup. Sebab tu kita faham karakter kita. Yang seterusnya, yang kedua, we have to take a responsibility, tanggungjawab. Ni semua diberi amanah dengan tanggungjawab. Tuan-tuan menggerakkan kepimpinan. Bagi saya tidak berada dalam kepimpinan jamaah PAS. Tapi saya boleh membantu dengan ceramah. Saya ada TikTok saya tak ramai, 1.5 juta aja. Tu nampak riak tu, nampak. Facebook saya 740,000. Instagram 1.1 juta. Apa boleh saya buat? Tuan-tuan tengok seminggu sebelum pilihan raya. Jangan sekarang, sebab poin mereka nak hentam. Seminggu pilihan raya, hampa tengok total aku kempennya. Ni rakam kah? Assalamualaikum. Memang kempen punya. Sebab apa? Tuan-tuan yang dikasihi rahmati kakak-kakak sekalian, tanggungjawab saya. Saya berceramah, tengok pada tajuk. Ni duduk atas pentas, bulan duduk mengambang tu, aku memang hentam tu ya, semangat. Tapi bila kita duduk dalam masjid, kita cuma boleh selit benda-benda yang kita mampu buat saja. Kami hanya itu aja boleh buat. Sebab public figure. Macam tu juga kalau TikTok saya buat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada yang tengok berapa? 200 orang. Woi! 5 juta! Aku jerekah 5 juta. Tak lagi perasan kakak-kakak depan ni syahid apa kan? Dia pegang dada macam ni. Sabar. Kita tengok, nak bagi tahu tanggungjawab kita. Saya tengok, anak muda ni dia suka macam tu. Dia suka benda pelik kan. Jadi saya tengok, dalam hui ni walaupun orang hantam saya apa ustaz ni tak ada hikmah, tak ada akhlak. Hui tu menyebabkan orang tengok 5 juta, sini guna betul. Guna sungguh, rupanya laku sungguh. Bila pergi kedai makan kan, ustaz tolong promote. Saya pun promote. Hoi, kedai tu laku tak kira. Lepas tu yang penting apa dah? Aku boleh makan free. Makan free selalu satu. Dengan hui tu ya. Allahu Akbar. Sampai di TV Al-Hijrah. Masa tu lambaian Kaabah, lambaian Baitullah. Diberi pada saya, ustaz, minggu pertama ustaz kena hui. Saya hui ranking night. TV Hijrah. Lepas tu orang hantam, geng-geng hantam lah biasa. Hantam. Penerbit datang, ustaz, minggu kedua ustaz tak boleh ustaz. Ustaz kurangkan hui. Saya pun tak ada hui lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, orang tak tengok tuan-tuan. Down tu Minggu ketiga, ustaz sambung balik. Rupanya hui itu tanggungjawab saya. Hui itu untuk kita sampaikan dakwah. Amirah tengok, apa yang ada pada kamu? Hampa tak payahlah hui. Kan, kalau hui pun jangan macam saya. Hui. Ataupun hui. Tanggungjawab kita. Apa yang boleh kita buat? Kan? Yang seterusnya apa? Kita kena berani. Kalau tak try, tak cuba, kita tak mampu. Saya nampak macam biasa. I have 7 cafe, 7 cafes. UAK cafe, 7 cafe, restoran. Saya ada 5 company. UAK Travel, UAK Biz, UAK Cafe, UAK Food Mart, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. 5 company. Satu company, UAK Travel, pernah sale 3,000 orang. 1 tahun 3,000 kali 7,000, 3 kali 7, 21 juta sale satu company. I am a millionaire. Hamba ingat aku cak ayam lah. Tapi dengan alhamdulillah, dengan tanggungjawab, keberanian itu, saya try. Masa buat bisnes, saya nak bagi tahu ni amirah-amirah sekalian.
Ni Cik Usna ni dia antara orang yang hebat lah, businessman, businesswoman. Saya try masa Covid. Macam mana ni? Saya ada 11 orang, semua bawah tanggungan saya. Pelajar ada 80, semua bawah tanggungan saya. Guru-guru lagi, setiap bulan mesti ada 200,000 kena bayar gaji. My Covid, tak ada sale. Macam mana nak buat ni, ya Allah. Masa tu kan selalu bangun tahajud dekat-dekat dengan subuh baru bangun. Pukul 4 bangun dah. Ya Allah, bala apa pula ya Allah. Tiap-tiap malam ni, ya Allah. Bila Covid sambung, lepas tu sambung, sale tak ada. Semua menanti untuk diberi makan. Saya duk fikir macam mana anak saya yang sulung. Ayah, kita buat online. Online tu menatang apa? Kita sale online. Hang buat. Ayah nak tengok mesti berjaya. Dia buat, dia beli dengan apa nama aplikasi tu. 36,000. Ni kita ni kadang-kadang nak buat bisnes, ada 200. Nak bisnes apa tau? Nak beli Porsche kepala otak apa? 200. Ni kita kena juga fikir macam mana kita nak buat. Saya kata, hang buat bagi betul. Rupa-rupanya bila dia buat sale setiap hari, kadang 36,000, kadang 40,000 masa Covid lah. Rupanya Covid mencanak naik. Lepas Covid jatuh balik. Sebab orang tak beli dah online. Tapi nak bagi tahu, kita berani try. Sebab tu wahai Amirah yang ada ni, apa yang ada pada diri kamu yang boleh kamu tak try? Yang boleh, kalau kata bisnes, kalau dalam jamaah, apa yang boleh? Saya nak nampak sangat. Yang boleh sekarang ni, kita gunakan TikTok kita ni. TikTok ni memang peranan anak muda sungguh. Anak muda tak tengok Facebook. Yang tengok Facebook semua yang 60 ke atas. Yang buka-buka tu, tak nampak. Tu Facebook. Instagram banyak 40 ke atas. Tapi TikTok remaja. Kamu main peranan. Berani. Janganlah ada di kalangan kita bangun pagi ambil gambar telur. Ini telur apa? Lah mangkuk ayun betul ya. Buatlah benda yang baik sikit, yang boleh nampak untuk membantu jemaah kita. Berani bang, berani kak. Yang keempat, kena jujur. Bila jujur, dia akan open minded. Kalau tak jujur buat kerja, dia tak akan open. Dia nak nampak sesuatu. Biar jujur, dia akan open minded kita. Yang seterusnya, mesti realistic and kritis. Kita tengok benda tu mesti betul. Kalau betul, berikan sokongan, bantu dia. Dan mesti kritis. Kritis ni guna idea mendalam, kita kaji. Ni anak muda ni kena guna ni. Jangan kreatif sangat. Kreatif ni guna idea, tapi kita kena kembang. Ni kita kaji sampai dalam. Oi, aku duduk dalam PAS ni. Oh, rupanya macam ni. Kak, kalaulah PAS ni tak betul, lama dah orang tinggal. Lama dah. Orang yang lari tu tuan-tuan, tak ke mana pun. Akhirnya mereka akan jumpa patah balik semula. Sebab apa? Orang yang tak berjuang dengan ikhlas ni, dia akan lari. Dia tak akan bersama. Sebab tu adik-adik Amirah yang ada ni, cuba kamu renung. Realistiknya berada dalam perjuangan. Realistiknya berada dalam jamaah. Dan bila kaji, mesti kritis sampai mendalam. Oh, betul. Bila betul, tarik bagi ramai sikit. Tarik bagi ramai. Supaya apa? Alhamdulillah, mengikut kajian sekarang ni tuan-tuan, walaupun ada mereka buat macam-macam kan, tapi insya-Allah kita yakin Kedah akan kita pertahankan untuk menjadi milik Perikatan Nasional. Takbir. Cukup setakat tu kot. Ni bagi semangat kat mereka ni. Semangat lebih-lebih pun tak ada juga. Masuk kot ni, saya keluar pergi kencing, lupa habis. Wallahu alam, kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana selepas ini. Hai! Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran ucapkan kepada Ustaz Abdullah Khairi. Jadi alhamdulillah, yang penting kita harus kenali diri kita, barulah kita dapat nak perform dalam jemaah ataupun organisasi. Ustazah, nasib baik 2 jam ya. Kalau tidak terkejut kita, saya mati tak berlaki Ustaz. Ustazah Asma tak apalah, ada suami. Oh, belum kahwin lagi. Kata gebu. Jadi semua lepas ni balik pakat-pakat cium pak mertua.
Tapi kita bukan dapat tanah lah, dapat penampak. Mak betul. Dan untuk makluman, kita juga sekarang live di FB Amirah Malaysia. Hai, saya tengok ada dalam dewan ada 2 juta. Yang live tu dekat 1 juta. Cek tengok semua follower Ustaz. Hai jodoh, kok ada. Kasih Chan lah kan. InsyaAllah yang follow Ustaz ni semua baik-baik. Jadi Ustaz, kita terus pergi pada soalan seterusnya Ustaz. Tadi Ustazah Asma dah cerita dah tentang berkenaan anak muda yang berkeluarga. Jadi bagaimana pula pandangan Ustaz tentang anak muda yang belum berkeluarga macam saya? Dan apakah yang terbaik yang dapat mereka ni lakukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat? Jadi minta Ustaz berikan nasihat dan juga semangat kepada yang masih single macam saya dan yang belum berkeluarga macam saya. Penat dah aku duk kempen. Supaya mereka ni dapat memaksimumkan peranan untuk berbakti kepada umat dan negara. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah, round yang kedua. Saya tengok jam sana tak bergerak-gerak. Daripada tadi pukul 9.30 kau tu 5.45. Jodoh bukan tangan kita, Allah yang tentukan. Adik saya umur 30 tak kahwin, yang perempuan. Saya doa di Jabal Rahmah ketika wukuf di Padang Arafah dengan keluarga. Ya Allah, pertemukanlah jodoh adikku ya Allah, dah 30 ya Allah. Bukan tak cantik, gebu. Kan orang utara kan gebu. Ya Allah, pertemukanlah ya Allah dengan izin Allah. Lalu seorang lelaki, ni cerita ni, lalu seorang lelaki tu gemuk tapi muka dia handsome lah. Semua pakat tengok lelaki tu. Kemudian terdetik dalam hati. Saya pun tanya isteri saya, itu bukan jamaah kita ke? Cuba tanya tengok, dia kosong belum? Isteri saya terus pergi tanya, nama Zamri, dah ada jodoh belum? Belum. Orang dia kecil lah. Tak ada ni ke? Nak cari, dia kata yang elok-elok sikit dah lah. Mau tak dengan adik saya? Isteri saya offer. Adik saya lah. Boleh juga. Dia lembut. Saya pun kalau boleh balik daripada haji ni, datang tengok lu, berisik. Dia tak payahlah, setuju terus. Balik seminggu tuan-tuan, dia bawa mak ayah dia. Datang meminang, terus saya bagi tahu, mas kahwin sudahlah. Hantaran tak payah. Kahwin, minggu depan kahwin. Rupanya jodoh ni tuan-tuan, bila dah ada, Allah dah bagi, itulah pilihan kita, peganglah. Tapi banyak kita ni nak cari macam ahli syurga, jam lah. Kan? Yang boleh main badminton seminggu 2 kali tu kira okey lah kan? Jangan cari macam ahli syurga, kena mati dulu. Kan? Cari yang agak sesuai dengan kita. Tapi bukan pilihan kita, sebab Allah yang nak menentukan. Kalau dapat, alhamdulillah. Sebab tu kita dalam jamaah, anak-anak saya semua dalam jamaah. Saya macam Ustazah, anak saya 5 orang perempuan. Saya beritahu apa? Bukan hang dapat ijazah ni, hang tengok hak mana jantan hak elok tu, hang tackle. Hang tengok aku sampai tak? Woi, bukan senang oh. Saya habaq kat anak-anak saya, mana hak hang berkenan, hang tackle. Kalau hang tak berani, ayah tackle. Udah tengok. Anak saya 5 orang, semua dah ada. Tak ada harapan lah tuan-tuan. Datang tuan-tuan cerita, anak saya yang sulung mai ketuk pintu lepas subuh. Assalamualaikum. Buka. Waalaikumsalam. Nak jumpa saya ke? Nak jumpa ustaz ke? Pasal apa? Saya berkenan anak ustaz. Tu dia tengok. Hang berkenan anak saya? Berani punya. Saya kata masuk, duk. Apa ciri kamu kenal anak saya? Saya hafal Quran. Hafal Quran?
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia ulang dan sambung. Soalan kedua. Macam musabaqah tilawatul Hafiz Quran tu. Kita ambil yang senang sikitlah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca suruh aku sambung. Aku tak boleh sambung. Sebab saya bukan hafal Quran. Dia kata okey, minggu depan hang bawa mak ayah hang main Minang. Mak ayah dia main lah. Orang tu langgak tu kat lah. Ustaz orang utara kan. Ni nak tanya ni kita nak kira macam mana? Saya kata nak kira pakai kalkulator lah. Dok. Mas kahwin dengan belanja. Saya kata mas kahwin 5,000. Belanja tak ada ke? Belanja tak ada. Tak ada ke belanja Ustaz? Tak ada ke? Dia tanya banyak sangat. Saya kata dah tanya, helikopter sebiji, Mercedes, rumah banglo. Tak tanya, mas kahwin aja. Alhamdulillah. Kahwin. Yang kedua macam tu. Yang ketiga macam tu. Sebab apa? Saya memudahkan. Anak saya yang keempat, saya kata tengok dalam jamaah. Sebab tu penting dalam jamaah. Husna, tengok dalam jamaah tu. Tak ada ke? Hang ni memilih. Hang belagak. Nak gebu juga. Agak-agak lah. Kalau hitam, pasang torchlight. Yang penting gigi dia putih. Yang penting kita bahagia. Saya psikologi. Bukan dia cantik. Berapa ramai yang cantik bercerai. Nora Dini bercerai. Era Parizira bercerai. Apa lagi bercerai? Tu yang baru ni? Siti Sarah apa? Apa tu yang dengan tu? Dengan itulah syul. Apa? Apa? Rosmah Mansur, kau ajar kan? Saya teringat pasal Rosmah Mansur kan? Tak gitu lupa. Isteri saya kan kita pergi Mekah. Bila Mekah kan, bila lalu jamaah lelaki dia panggil apa? Haji. Kalau perempuan panggil apa? Tak, dia panggil Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Jamaah tua-tua perempuan kan panggil Siti Nurhaliza. Dia masuk, dia beli semua. Isteri saya dia panggil apa? Isteri saya balik terus. Tahu pasal apa? Dia panggil Rosmah Mansur. Kat mana ada lupa ni? Dia lagi lama lagi merapu. Hamba tengok ustaz lari ni. Hamba tak boleh lena. Aku psikologi. Kat mana tadi tahu? Memilih. Lupa dah ni. Kita bahagia bukan kerana cantik. Kita bahagia bukan kerana handsome. Kita bahagia bukan kerana duit banyak. Kita bahagia bukan kerana dia rumah besar, dia ada kereta besar, dia ada gaji hebat. Kita bahagia bila kita redha apa Tuhan bagi. Isteri saya taklah cantik, tapi saya redha seadanya. Saya bahagia hidup dengan dia sampai 30 tahun lebih. Ustazah dengan suami berapa lama dah kahwin? 20 lebih dah. 20 lebih abang tu. Tengok. Redha seadanya kan? Tu duduk senyap tulis. Apa dia tulis aku tak tahu. Tak ada tu kuajaknya ustaz. Saya jawab. Remti redha bahagia. Saya ceritalah. Kita nak memilih pun kadang-kadang susah juga. Saya nak cerita ketika mana saya hidup universiti. Ramai muslimat tak berkenan dengan saya. Sampai satu ketika saya nak graduate. Saya pras. Duduk dalam jamaah kepimpinan pelajar. Tapi saya tengok bila tanya semua orang dah kebah. Munirah tu? Tu nap yang dia bertua. Kalsum? Itu setiausaha. Aku presiden haram tak dapat. Aku tak gunakan kuasa veto aku lah. Tiba-tiba hari last nak balik dah, ada seorang muslimat tulis surat kat saya. Masa tu surat lah tak pakai handphone. Sekarang ni pakai handset kan. Dulu pakai surat. Saya duduk rumah sewa. Dia tulis surat tu dekat 4 line. Saya pun bacalah, pantun lah macam-macam kan. Last kali, I'm falling in love with you.
Tu bahasa orang kampung saya lah. I'm falling in love with you. Lepas tu di bawah tu Nur Hidayah binti Abdul Rahman. Kalau dia tengok minta maaf nah. Nombor telefon rumah dia. Saya gentleman, saya telefon. Assalamualaikum. Ni Nur Hidayah ke? Iyalah. Ham kenan kat aku ke? Kalau berkenan kita jumpa di rumah pensyarah. Dia nakib lah. Rumah pensyarah, di bilik ni, rumah ni, nombor ni. Boleh? Pukul 8 Okey. Pukul 8, pukul 7.30 aku pindah. Duk tunggu mana Nur Hidayah ni kan. Tengok ada Cina mana lalu, ingat Nur Hidayah dah, rupanya silap. Tiba-tiba pukul 7.45 dia datang naik motosikal. Masa tu dia pakai jubah, pakai tudung labuh. Zaman tu orang pakai tudung ni jarang jumpa. Zaman saya lah. Pakai tudung labuh, naik motosikal bila kena angin kan. Saya tengok, ni bah. Dia mai pakai purdah. Haram, tak nampak apa. Nur Hidayah kah? Saya lah. Suara punya sedap. Ni Husna tak sedap. Saya suka melawak. Suara dia punya sedap lah. Saya lah Nur Hidayah. Tak apalah. Jom. Kita pun naik lah di rumah pensyarah. Pensyarah pun dah sedia ada tempat. Pensyarah lelaki, isteri dia, saya dengan tu. Tanyalah. Okey, kita bukakan majlis. Boleh tanya. Saya pun tanya nama apa? Nur Hidayah. Duduk mana? Kuala Terengganu. Anak berapa orang? 9. Anak berapa orang? Adik-beradik berapa orang? 9 orang. Dah tanya apa semua, saya pun request. Boleh tak Cik Hidayah, saya nak tengok muka dengan tangan. Sunnah Nabi kata boleh tengok muka dengan tangan. Tak apalah, saya tangan pun dah tengok dah. Tangan pun gebu ni. Gebu tengok tangan pun. Nak tengok muka boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Dan suara dah lain dah. Tak boleh, tak boleh. Saya kata kenapa tak boleh? Bolehlah, saya nak tengok muka aja. Tak boleh, tak boleh. Pensyarah tadi hak lelaki. Boleh, buka. Pensyarah tu lebih daripada aku pula dah. Bila pensyarah kata suruh buka, dia buka. Buka, ya Allah. Bulu mata macam penyapu. Pipi pauh dilayang, bibir delima markah. Tahu apa berlaku? Halimah jongang. Sekarang ni kalau jongang kita boleh pakai apa? Braces kan? Dia boleh tarik zaman tahun 80-an. Mana ada braces tu? Duk jongang macam tu. Saya tengok Allah pagar terkeluar. Saya pun tak apalah. Saya balik sembahyang istiqarah. Kalau nampak pagar masuk dalam, saya kena tak sebutlah pagar macam tu kan. Saya mayang istiqarah, saya setuju, saya bagi tahulah. Balik rumah sewa, tengok pagar rumah, teringat pagar perempuan tu. Tidur tak lena tuan-tuan. Tu nampak pagar. Termenung mandi tak basah. Mandi basah, makan tak lalu. Member saya orang Perak, dia pun pagar terkeluar juga lah. Dia masuk, lah aku tengok hang ni 2-3 hari ni termenung, duk makan tak lalu. Apa ni? Saya pun katalah, ni kawan saya nama Murhad. Baru ni ada seorang perempuan berkenan kat aku. Bagus kepala otak hang. Pasal apa? Pagar terkeluar. Tu dia kata saya. Cukup menyentuh hati saya. Kalau pagar terkeluar pun, kalau hati dia baik macam mana? Saya kata, betul juga tu. Kalau macam tu ambil kat hang lah. Dia kata nak mampus bagi kat aku. Pasal apa? Aku dah pagar terkeluar, dia pagar terkeluar. Esok anak aku pagar tak lagu atas tu. Cerita. Tapi nak bagi tahu, bukan pagar tu. Tapi bila hati baik, orang tu kekal sampai ke mati. Sebab apa? Kita menerima seadanya. Dan kita redha itu pemberian Tuhan. Sebab tu Husna, kenapa banyak memilih? Pagar Husna pun elok. Gebu dah. Tapi rasa bedak aja yang gebu. Ada melawak tu sudah.
Kita jangan memilih. Kalau dalam jamaah ada, sebab tu penting dalam jamaah. Bila ada jamaah, kita akan dapat insya-Allah yang terbaiklah. Sebab ramai orang wanita-wanita dalam jamaah dia hebat. Macam ustazah kata, tapi bila berkahwin, dapat orang yang tidak bersama dengan jamaah, dia jadi cerewet. Tu yang kita bincang, cerewet. Tak ada ustazah, tak ada cerewet. Cerewet ni bila ayah yang nak rasa teh, tak rasa teh, nak rasa gula, tak rasa gula. Dia cerewet aja. Macam itulah kita ni. Bila kita tidak duduk dalam jamaah, kita akan dapat orang yang tidak berjamaah, kita akan jadi cerewet. Wanita ketika mana tak berkahwin, hebat. Dapat. Allah, orang yang tidak komit, tak ada dalam jamaah lah. Akhirnya dia, yang paling teruk dalam jamaah, hebat. Saya ingat kawan saya, dalam jamaah hebat, dia kahwin dengan orang biasa. Akhirnya tuan-tuan adik-adik, saya jumpa di pasar malam pakai seluar pendek. Saya tegur dia, seluar pendek. Biasa, ikut pengembangan semasa. Tu dia. Ni baru ni jumpa, bukan saja seluar pendek. Memang cukup teruk lah. Saya kata, ya Allah, kita dah 55, dia 54, muda daripada saya setahun. Saya kata, dulu kita usrah sekali. Dia kata, usrah apa? Aku tak mahu lah tak. Aku kira ni bisnes. Bisnes, dia jutawan. Pakai Lamborghini. Tapi, semayang entah ke mana, isteri dia pun tak pakai tudung, anak-anak seksi semua. Saya kata, ya Allah, sedihnya dulu dalam jamaah. Kerana apa? Silap memilih jodoh. Sebab tu, Amirah sekalian, kalaulah jodoh tu nampak sesuai dengan kita, terimalah. InsyaAllah, kalau dia baik pandangan kita, yang penting baik pandangan keluarga kita, macam ustazah kita. Saya kan, ceritalah, saya berkenan dengan seorang perempuan. Mak, cik berkenan dengan perempuan, saya sebut dengan mak cik. Mak, cik berkenan perempuan tu. Dia kata, hang tak boleh menikah lagi. Saya kata, pasal apa? Abang saya yang sulung tak kahwin lagi. Abang nombor 2 kahwin. Dia dalam jemaah di Universiti Wollongong, Australia. Dia kahwin di Australia. Abang saya nombor 1 tak kahwin lagi. Abang saya nombor 2 dah kahwin. Jadi saya tak boleh melangkah bendul yang terlalu jauh. Jadi mak saya kata, hang tak boleh, hang tak nikah lagi. Hang kerja dulu. Saya kata, mak saya dah 24 dah. Saya nak kahwin mak. Hang tak boleh. Kalau hang nak nikah, hang kena cari juga kat abang hang. Macam mana aku nak buat? Kena cari 2. Dalam tempat kerja saya, ada seorang perempuan ni saya tengok bagus. Di antaranya selalu sembahyang di surau. Saya terus offer dia. Kak, perempuan ni tak pakai tudung, tapi sembahyang tak tinggal. Kak, umur berapa dah? Abang saya dekat 32. 30 tu tak kahwin lagi. Dah, tak ada orang. Mau tak kahwin dengan abang saya? Boleh tak? Syarat dia kak pakai tudung. Syarat dia kak pakai tudung. Kalau saya nampak kak pakai tudung, insya-Allah saya nak bawa mic abang saya. Esok dia pakai tudung. Pakai tudung, aku tengok-tengok, segak pula. Silap dah. Silap dah kata dah. Pasal apa aku tak ambil dia? Saya bawa abang saya. Abang, mai, ada seorang perempuan ni, baguslah, mai. Hang jadi vendor. Dia pun bawa lah barang, pelakon apa semua. Saya pun jadi ustaz tu lah. Taruh, minggu depan terus meminang. Lepas tu, alhamdulillah, saya boleh nikah. Kerana apa? Jodoh yang betul. Rupanya betul, ustazah. Cari tu betul juga. Bapak dia seorang yang baik. Bapak ni doa selalu ni, ya Allah, bagilah anakku dapat jodoh yang baik. Jodoh yang baik tu abang saya. Bila pi meminang, bapak ni nama Ishak. Alhamdulillah, aku doa. Bapak dia ni ahli masjid, kaki masjid. Tok Bilal masjid. Doa sangat-sangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok-tengok ayah saya main dengan serban. Tengok abang saya kami main dengan kepiah putih. Alhamdulillah, aku tak sia-sia dah. Terus letak belanja 3,500. Ni tukang tu kata, boleh kurang tak? Kurang pun boleh juga. Kurang lagi. Masa tu 3,500 tu murah dah. Kurang lagi. Kerana apa? Dah dapat jodoh yang terbaik. Alhamdulillah sekarang hidup 32 tahun sama dengan saya lah. Dapat 5 orang anak dia. Semua kebanyakan hafal Quran. Sebab apa? Itu jodoh dia.
Sebab tu wahai amirah-amirah sekalian, siapa sini belum lagi ada jodoh? Cuba angkat tangan. Angkat. Angkatlah. Angkat pun macam tu ya. Woi, angkat! Tu dia. Lo ramai ya. Jangan pilih ahli syurga. Kalau pilih ahli syurga kena mati dulu. Pilih yang boleh terima kita seadanya. Tengok ustaz. Ustaz kan nampak hebat dah. Baru ni ada seorang perempuan mai jumpa. Saya nak nikah dengan ustaz. Saya kata apa siapa? Bini laki saya berdengkok kuat. Dulu okey ya. Dulu dia nyanyi lagu Iman adalah mutiara. Lagu tu ya, lagu slow ya. Lah ni ustaz. Tak lelena ustaz, tak lelena. Lepas tu nak minta cerai ustaz. Lepas tu nak nikah dengan ustaz. Dia ingat ustaz tak berdengkok lah. Hamba tahu tak Ustaz Aslin? Tahu kan? Tahu kan? Tu kawan baik aku tu. Naik kereta, duduk bersembang tu. Tengah duduk bersembang dia lena. Saya tegur dia. Hoi. Awak hang berdengkok. Aku tak dengar pun. Memang tak dengar. Tu Ustaz. Hak seorang lagi tahu tak siapa? Syamsul Debat. Tengah duduk cakap lena. Nam. Dia berceramah lagi dekat tidur. Saya kejut dia. Hei. Hang berdengkok. Aku berdengkok apa? Hang ceramah. Tadi bagi masa tak cukup, dia kata. Tu yang aku tidur ceramah lagi. Kan? Sebab tu saya pernah lah. Saya ke-12 dah. Kita lepas ni bagi ustazah tutup terus lah. Sebab saya ada program pukul 12. Ni dah lebih ni. Bagi ustazah simpul Boleh saya sana. Bayaran sama Ayah saya umur 80 lebih. Mak saya dah meninggal, dah mati dah. Sebelum mak meninggal kami buatlah family day. Jadi ayah tidur dengan kami, dengan jantan ni. Mak tidur dengan isteri lah, dengan anak perempuan. Ayah tidur, Masya Allah. Dia boleh berhenti. Kami bangun, ayah, dia sambung balik. Semua tak leleh dah. Pagi esok, lepas subuh, panggil mak. Mak kahwin dengan ayah berapa lama? 60 tahun tu. Mak boleh sabar no. Sabar macam mana? Boleh tahan no ayah berdengkok punya kuat. Tahu dia kata apa? Satu hari aku akan rindu dengkok tu. Rupa-rupanya bukan mak saya rindu dengkok tu. Mak saya mati dulu, ayah saya rindu ucapan tu. Sebab tu bila ada di kalangan kita yang dah kahwin, dapat suami berdengkok, beri galakan. Bang, teruskan bang. Kerana apa? Kerana dia masih berdengkok di sebelah kita. Cuba bayang dia berdengkok di sebelah perempuan lain. Lagi tension. Sebab tu, wahai Husna, terimalah sesiapa pun seadanya. InsyaAllah, ni nak pilih bukan main macam apa Brad Pitt apa? Yang tu, yang sado tu. Angkat. Mana nak ada. Semua aku tengok TikTokers, pas, yang jantan, semua macam Ustaz. Tu dia. Kita kena tengok baru ni pemuda pas bagan. Kita memasang bendera. Aku tengok dia tak naik pun. Orang lain semua naik. Mana nak ada Ustazah hak selim-selim, tak ada. Sebab apa? Sebab macam Ustazah katalah, usrah sejam. 15 minit dia usrah. Yang makan 45 minit. Yang makan tu yang usrah sebenarnya. Makan kita ni nak melawan UMNO ni macam mana? Mulut dubur. Kalau tak ada makan, usrah tak jadi. Saya tahu usrah kampung saya. Malah ni kenduri apa? Kenduri apa? Tak tanya ustaz mana mai. Malah ni nasi daging penuh. Tengah duk usrah baca Quran sikit lah. Walaqad lena habis. Dia paling awal hak lena tu pergi makan. Sebab tu bahagia bila kita redha apa Tuhan bagi. Kita terima seadanya. InsyaAllah pasangan Tuhan bagi
Itulah yang terbaik untuk kita jaga elok-elok. Jangan cari kelemahan. Banyak kelemahan akan jumpa. Bila dah kahwin, tengok salah. Oh, kentut busuk. Masa kahwin, masa belum kahwin, dia tahan kentut. Lepas kahwin, dalam selimut dia kentut. Bini kata, bang, sudahlah. Akulah tu. Tapi bahagia tuan-tuan, 32 tahun dah. Jadi insyaAllah, semoga Allah beri yang terbaik untuk kamu. Kalau tak ada jodoh, nak buat macam mana? Macam Maryam binti Imran. Jadi dia tak kahwin pun, dia orang yang hebat. Tapi kalau jodoh, Allah bagi macam Asiyah binti Mazahib. Tahu Asiyah binti Mazahib? Dia kahwin dengan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Kita tak ada jodoh, tapi dapat suami kentut kuat, dengkok kuat, tak sama dengan Fir'aun. Bahagialah kita kerana ada juga suami. InsyaAllah, semoga ada kebaikan di atas perjumpaan kita. Saya mohon maaf kerana saya macam itulah, suka lawak-lawak sikit. Tapi ada orang tak boleh terima. Saya pernah forum Ustazah dengan seorang ustaz. Dia hantam saya atas pentas. Pom. Kalau nak lawak-lawak, dia kata, balik masuk Maharaja Lawak. Oh, dalam pentas tu. Lepas tu saya pun, round kedua saya senyap malah, tak cakap apa. Round ketiga aku turun belah balik, terus ambil. Tamu forum dah. Tapi bila tengok Ustazah dengan Husna boleh kutuk-kutuk sikit, santai-santai. Jadi lepas ni kita forum lagi, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di sebelah sini, bye-bye. Kakak di sini, I love you. Tati tu, I love you too. Jadi terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi di atas penjelasan. Dia doa abang kita jangan memilih. Dia terlebih pagang tak mau. Kita bukan memilih kan. Kita nak yang handsome, kaya, anak yatim piatu dan bodoh-bodoh sikit. Itu ciri-ciri tu dah clear. Bila teringat Ustaz cerita pasal Rasulullah Mansur, saya pun pernah masa pergi ke Mekah tu, pergi dengan kawan-kawan. Orang lain masuk semua, ya Siti Nurhaliza, Siti Nurhaliza. Saya masuk, bukan Rasulullah Mansur. Syarifah Aini. Kata orang kuajaknya harap. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz sekarang ni kita nak lancarkan sedikit derma. Jadi minta Ustaz bagi tazkirah sikit supaya mereka ni rasa berdosa tak berderma ni. Nak bagi 100 bagi 1000. Silakan Ustaz. Allah Akbar. Ya, insyaAllah kita lancarkan kutipan derma ini. Tuan-tuan tengok apa bangunan yang ada ini. Semua ini di antara infak dan wakaf hamba-hamba Allah. Di antaranya ahli PAS. Tuan-tuan tengok bangunan yang bina ni bukan calang-calang, jutaan. Dan saya sangat bersyukur dengan keindahan yang kita ada. Dulu kalau sebut PAS, kita akan sewa Dewan Cina, kan? Kadang-kadang kena pergi samak dulu. Tapi alhamdulillah kita boleh berkembang. Dulu kita ada muslimat saja. Kita ada pemuda, kita ada muslimin. Tapi sekarang kita ada amirah, wanita-wanita muda bersama kita. Dulu orang muda tak nak. Bila sebut kata PAS, kena pakai tudung labuh, kan? Lepas tu macam-macam lah dia kata tu. Tapi alhamdulillah sekarang ni ramai. Saya tengok pelajar-pelajar kita pun memberi sokongan untuk apa? Untuk memeriahkan politik dalam Malaysia ni. Jadi untuk itu mari tuan-tuan saya lancarkan kutipan derma. Siapa yang ada duit bubuhlah. Biru tak mau. Kalau ada hijau tu okeylah. Kalau merah, okey merah. Kalau merah bubuh. Merah tu RM10 lah. Kalau merah nak kuning tu RM20 lagi bagus. Kalau tak ada yang tu cincin. Saya ingat kan di kampung saya ada seorang makcik, dia mai bagi rantai emas besar ni. Dia mai dia kata, "Ustaz ambil lah rantai ni, nak buat apa?" Kita tak tahu nak buat apa. Tak apa, Ustaz buat apa yang patut. Saya ambil rantai emas tu, saya jual, dapat 16,000. Akhirnya saya buat titi di belakang sekolah saya, titi. Elok titi tu siap, makcik tu pun meninggal, mati. Sekarang ni every minute orang lalu titi tu. Dia dapat pahala berlipat kali ganda. Hanya dengan rantai emas dah. Sebab tu kakak-kakak yang dikasih, kalau boleh pergilah tempat Mahat Tafi saya, ada bangunan macam ni, cantik, ada 4 gelanggang badminton, fully aircon macam ni. Ada surau yang cantik, ada chalet, Amirah pilah buat program muqayyam di sana. Ada memanah, tempat memanah fully aircon, ada kolam renang.
Kalau Amirah nak pi, saya akan tutup mereka boleh mandi dalam tu. Kolam renang tu besar. Besar dia 120, panjang, lebar 100. Boleh berenang dalam tu. Ada kafe, ada kedai dobi, ada futsal. Macam-macam lah. Pernah pi tak? Pernah tak? Siapa pernah pi angkat tangan? Loh, hampa buatlah program. Ni senang buat program tempat saya. Free. Saya bagi free. Free. Makan kena bayar, makan. Pergi duduk free lah insyaAllah. Tempat tu ada. Semua tu wakaf orang. Hampir 11 juta. Nanti tuan-tuan pergi. Tuan-tuan semua kena pergi. Nanti kita buat forum nanti. Terima kasih. Dah kutip belum? Kalau tak ada tu, pakai tu. QR Pay. Edar. Tu. Betul. Tu. Hei, tu! Weh, dia naik atas dia dah. Hang kau ajak betul ya. Baiklah hadirin, boleh terus berinfak. Disebabkan Ustaz bakal meninggalkan kita, jadi Ustaz jangan pergi lagi. Kita nak panggil Ustaz untuk cabutan bertuah. Hadiah kita pun tak cerai-cerai, jadi jangan risau. Jadi kita mintalah urus setia untuk berikan kotak cabutan bertuah kepada Ustaz. Kita jemput Ustaz untuk mencabut 9 nombor. Jadi hadirin bolehlah pakat-pakat tengok nombor masing-masing yang tadi di kaunter pendaftaran. Baik, sudah ada nombor. Ustaz silakan tengah sikit Ustaz untuk kita beri hadiah kepada pemenang. Baik, untuk nombor yang pertama, 3 angka, nombor 194. Boleh angkat tangan sikit, 194. Seterusnya, nombor 244. Kita jemput untuk naik ke atas pentas untuk menerima hadiah cabutan daripada Ustaz. Ada 244. Okey, yang seterusnya 3 angka juga, 348. Tiga, 4, 8. Ada? Tak ada. Baik, seterusnya 289. 289. Ada? Tak ada juga. Ada. Okey, seterusnya 359. 359. Yang seterusnya 2 angka, 70. 70. Okey, cepat. Kita jemput ke atas pentas. Seterusnya nombor 5
Ada? Bi mana habis ni? Tadi ambil nombor buat apa? Balik. Okey. Seterusnya nombor 308. 308. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi sudi bersama dengan kami pada hari ini. Jadi saya serahkan majlis untuk Saudari Husna Hashim untuk menutup forum kita. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Abdullah Khairi. Bagi tepukan gemuruh pada Ustaz. Tumpang dia duk ada, nak kata sikit lah. Dia main lambat balik awal. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai program kita, kuliah duha kita. Kita dah bercakap pagi tadi, kita dah dengar penjelasan, gurauan apa semua tentang diri, tentang keluarga sampai kepada politik. Dan pentingnya untuk kita anak muda ni, kita anak muda yang ada asas kepada Islam ini untuk berada dalam bidang politik ini, kerana kalau orang baik tak duduk dalam politik, maka politik ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Jadi menjadi satu kewajipan untuk kita berada dalam jemaah ini, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, lepas ni boleh pakat-pakat rehat, boleh pakat makan. Kita ada lagi kan sambutan bertuah. Kita ada lagi, patut pakat tunggu. Kita ada lagi sambutan bertuah. Jadi insya-Allah kita ada negeri Kedah, maka habislah sudah tan tentun, tiada lagi pantun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang ada di Dewan dan juga yang menonton kita secara live di FB Amirah Malaysia. Terima kasih, jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan moderator kita.